Malam ni Nenek nak cerita pasal bertangas. Sebab ramai orang tanya Nenek, bila nak bertangas, nak tanya Nenek kenapa nak bertangas, nak tanya Nenek bertangas tu bertangas macam mana. Kan jadi hari ni Nenek, bukan Nenek lah, Akak kau nak cerita pasal kisah orang dulu. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Borak lagi kita malam ni dalam Borak Nenek Kebayan. Malam ni Nenek nak cerita pasal bertangas. Sebab ramai orang tanya Nenek, bila nak bertangas, nak tanya Nenek kenapa nak bertangas, nak tanya Nenek bertangas tu bertangas macam mana. Kan jadi hari ni Nenek, bukan Nenek lah, Akak kau nak cerita pasal kisah orang dulu-dulu. Kenapa dia orang nak ada tangas ni? Kenapa nak ada tangas ni? Mana idea datangnya untuk nak bertangas ni kan? Sebab ramai orang dia tak tahu sebab apa ataupun tujuannya tapi dia buat. Ramai orang dia tak tahu apa function dia tapi dia buat. Jadi hari ni kita nak cerita-cerita, nak borak-borak pasal bertangas orang dulu-dulu. Ni kisah orang dulu-dulu lah ya, bukan bertangas zaman sekarang, ni bertangas zaman dulu. Sebab apa Kak Ija nak cerita pasal zaman dulu? Sebab pasal zaman sekarang dah banyak orang cerita. Kita nak cerita pasal orang zaman dulu. Kan? Siapa yang ada dengan Kak Ija? Hai Lea, apa khabar Lea? Jadi sesiapa yang kat Kajang, kalau nakkan herba berpantang boleh dapatkan daripada Lea. Minta tolong like, minta tolong share kan live Kak Ija hari ni. Sorry sebab pagi tadi kita tak dapat nak sama-sama live sebab sibuk sikit Kak Ija hari ni. Kan baru boleh pergi ke hulu ke hilir sikit lah dalam kawasan, jadi bolehlah pergi ambil apa-apa yang sempat ditangkap macam tu kan. Okey, bertangas. Bertangas ini dia ada dua jenis tangas sebenarnya. Kena tahu yang tangas itu ada dua jenis tangas. Tangas ni adalah di mana keadaannya kita menggunakan haba ataupun wap yang kita gunakan untuk membawa haba ni. Idea dia adalah untuk membawa haba ni menyerap ke dalam badan kita. Tu idea dia. Sama ada haba itu adalah haba kering ataupun haba basah, ia membawa fungsi ataupun membawa fungsi yang berbeza. Maknanya kalau tangas basah fungsinya untuk lain, tangas kering untuk lain fungsinya. Okey, ada dua fungsi bertangas ni, bukan hanya untuk bukan satu. Ada dua perbezaan antara bertangas ni. Jadi kita kena tahu apakah perbezaan di antara bertangas kering dengan bertangas basah. Okey, orang dulu-dulu buat tangas apa kita tak tahu kan. Jadi kita nak cerita pasal orang dulu-dulu buat tangas apa dan bila dia buat tangas kering ni dan bila dia buat tangas basah tu. Okey, jom kita sambung. Okey, bertangas ni sebenarnya satu perkara yang dah lama dilakukan sehingga terbawa-bawa ke zaman ini apabila mereka mula memperkenalkan sistem sauna. Okey, sebab dulu kita tak ada bilik, mungkin dekat di negeri Jepun kan, di negeri-negeri luar dia orang menggunakan sistem sauna. Jadi dia pun dibawa kepada negara kita juga untuk membuat sistem sauna lah, maknanya buat secara sauna, buat bilik sauna kan. Dulu-dulu orang bertangas dalam pantang kita melakukan tangas kering. Kerana apa? Kerana apa dalam pantang itu tangas yang dilakukan hendaklah tangas kering, bukan tangas basah. Kerana apa Kak Ija? Kenapa nak kena tangas kering? Kenapa tak boleh saya pakai sauna yang wap air tu? Okay, kenapa? Ramai orang tanya Kak Ija, kenapa tak boleh sauna wap air? Kenapa kena tangas kering kan? Tanya Kak Ija, ada buat herba untuk bersauna tak? Kak Ija cakap tak ada. Sebab apa? Sebab Kak Ija tak menggalakkan sauna basah tu. Tak menggalakkan tangas basah. Kerana apa? Dalam
tangas yang dua ni adalah satu perbezaan tangas basah dengan tangas kering. Saya cerita ya. Tangas basah dia punya sistem sama macam bila kita mengukus. Bila kita mengukus ada air dekat bawah dia, yang naik adalah wap air. Korang tengok ya, wap air yang naik. Dan bila korang buka pengukus tu, wap air ada penuh dekat kita punya penudung periuk tu kan. Jadi ini adalah antara ideanya. Tapi ramai buat. Betul, memang ramai orang buat. Dia silap. Dia tak berapa nak faham. Sebab sekarang ni memang ramai. Memang banyak yang memperkenalkan tangas wap ni. Korang akan nampak dekat penutup periuk tu, nampak wap-wap air. Begitu juga yang akan terjadi kepada badan kita. Bila kita bertangas wap ni, kita akan rasa macam kita berpeluh. Padahal yang air tu adalah air daripada proses penyejukan yang kita daripada wap tu dia jadi air. Wap tu kena badan kita dia jadi air. Di takungan air dia jadi lebih kembang. Okey, seterusnya bila kita bertangas basah ni kan kita cakap prosesnya sama macam kita mengukus. Kerana apa? Bila kita mengukus, benda yang kecut akan menjadi kembang. Jadi sebab tu dalam berpantang tangas basah adalah sangat-sangat tidak digalakkan pada pembelajaran KJ. Sangat-sangat tidak digalakkan kerana apa? Kerana ianya akan mengembangkan lagi. Dalam proses berpantang kita fokus kepada pengecutan. Nak mengecutkan rahim, nak kecutkan urat-urat, nak kecutkan badan, nak kecutkan semualah yang boleh, yang kembang-kembang tu nak bagi kecut. Tapi bila kita kukus, dia akan jadi lebih kembang. Ini idea yang diberitahu pada KJ oleh orang dulu lah, orang tua-tua. Jadi orang dulu-dulu dia lebih kepada bertangas kering. Sebab apa? Bila tangas kering ini dia punya sistem ataupun idea tu dia macam membakar. Okey, ataupun membakarlah. Kita bakar. Kan? Tangas basah ni selalunya kita cerita dulu perbezaannya. Tadi tangas basah dia macam mengukus, sedangkan tangas kering dia macam kita grill ataupun kita bakar. Bila tangas kering dia menggunakan wap yang kering ataupun dia menggunakan haba yang panas. Haba panas ini akan mengeringkan. Okey, sama macam kita panggang ikan, korang tengok air-air semua akan keluar daripada ikan tu dan ikan tu akan jadi kering. Kita nak kering dalam pantang. Jadi tangas yang bagus untuk dalam pantang ataupun macam kita sangai. Sangai itu sama macam tangas kan? Kita bersangai, kita bersalai kan? Lepas tu tiba-tiba kau pergi pula tangas basah. Kembangkan balik, lepas tu kau bersangai balik, bersalai balik, nak bagi kering. Lepas tu tiba-tiba bertangas lagi tak boleh. Bertangas basah ni sebenarnya proses dia punya circle tu dia macam kita mengukus. Kena tahu yang kalau benda kecut kita nak kembangkan, kita guna tangas basah. Kalau benda kembang, kita nak kecutkan, kita guna tangas kering ataupun berganggang. Orang dulu panggil berganggang. Okey, sama je proses dia, tangas juga. Tapi cumanya tangas basah ni orang dulu dia lebih fokus kepada untuk penyembuhan masalah-masalah dalaman wanita. Contohnya ya, bila tangas basah ni digunakan. Tangas basah ni digunakan bila kita ada jumpa seorang wanita yang dia punya period sangat-sangat macam ikan kena keli salai, kecut dia lepas salai. Betul tu umur. Jadi kita nak macam tu, kena kecutkan. Ni kita dah makan ubat, makan apa bagi kecut, lepas tu kau pergi sauna pula bagi kembang balik. Lepas tu makan balik-balik ubat, kecutkan balik. Sangai-sangai kecutkan balik. Lepas tu kembangkan balik. Jadi kesihatan tu tak lama. Tak lama dia punya tahan dia punya
kesembuhan tu, tak lama. Okey, jadi orang dulu-dulu dia gunakan tangas basah ini untuk macam saya cakap nak mengembangkan benda yang kecut. Contohnya bagi mereka-mereka yang ada masalah premenopause, contohnya kan, dia punya darah tu dia punya badan cepat tua kan. Dan selepas kita menangas orang-orang yang mempunyai masalah ni, kita kena follow up pula dengan rawatan susulan. Kita dah kembangkan rahim dia, kita nak masuk ubat lagi. Kita bukan biar dia dah kembang sahaja, bukan. Kita kembangkan dan kita bagi rawatan supaya dia mengecut dengan lebih sihat. Hari tu kecut tak berapa sihat, kita kembangkan balik, kita masuk ubat, kita masuk ubat bagi dia kecut dengan keadaan yang sihat. Macam tu. Itu dia punya ideanya macam apa yang diorang guna untuk tangas basah dulu-dulu. Okey, contohnya orang yang dah lama tak mengandung, contohnya dia ada anak tapi dah lama tak boleh mengandung. Kan kita boleh buat tangas basah, kita boleh rawat balik rahim supaya dia jadi lebih, maknanya kita macam touch up lah, kita touch up dia supaya dia jadi lebih sihat. Kita bagi dia kembang balik, lepas tu kita make up dia balik, dia akan jadi lebih kembang. Maknanya kita kecutkan semula, lepas kita kembangkan masuk ubat, baru kita kecutkan balik. Lepas tu rahim tu akan jadi lebih sihat. Selain daripada itu, bila kita bertangas basah ni, kita akan rasa kita susut berat badan, tetapi penyusutan tu takkan kekal lama sebab dia akan kembang. Dia akan kembang balik dengan mudah sebabnya kita ada banyak air di bahagian dalaman. Air ni memanglah sangat-sangat membantu dalam pengembangan. Maknanya macam roti, kita simpan dalam air kan dia jadi kembang. Jadi kita tak nak macam tu. Sebab tu Kak Ija tak sangat menggalakkan bersauna basah ni dalam tempoh masa berpantang. Seandainya adik-adik memilih juga untuk bersauna, tak boleh, masih lagi boleh, tetapi make sure sauna yang kita gunakan itu adalah sauna kering. Ataupun sekarang ni ada kot yang infrared kan. Kalau dekat luar negara dia orang gunakan sauna kering, tapi sekarang kat Malaysia ni memang famous lah sauna basah ni. Cumanya Kak Ija tak berapa galakkan dibuat di waktu berpantang lah, kerana ianya akan mengembangkan kita punya rahim. Korang dah pantang sekejap, lepas tu dikembang balik. Lepas tu korang pun pantang sekejap. Jadi sekejap je tempoh sihat korang tu. 2 bulan dah start kembang badan. 2 bulan dah start kembang, dah start balik rasa tak sihat. Jadi kita tak nak macam tu. Okey? Kita pergi kepada teknik bertangas kering ni pula. Teknik bertangas kering ini lebih kepada ideanya adalah seperti kita memanggang. Memanggang ataupun membakar lah, memanggang. Bila kita memanggang ni menggunakan suhu dan haba yang kering ataupun asap yang kering, ianya akan mengakibatkan benda-benda yang kembang jadi kecut. Kan? Dan sauna kering ini juga tak boleh dibuat dalam tempoh masa yang terlampau kerap. Kita kena tahu berapa lama kita kena buat dan berapa kali kita kena buat. Bukan boleh aku nak keringkan badan aku hari-hari aku nak bersauna. Tak digalakkan. Bukan digalakkan. Kita kena tahu kita punya kandungan air dalam badan. Kita tak boleh terlampau kering kan. Kita kena ada input ataupun minum air sebelum kita bersauna. Berapa lama boleh bersauna kan, Kak Ija tak tahu tu sebab dulu-dulu orang gunakan teknik bertangas basah ni, bertangas kering ni dia orang buat pun tak lama, 10 ke 15 minit sudah dan seminggu mungkin 2 atau 3 kali sahaja. Okey, ini yang perbezaan di antara tangas basah dengan tangas kering. Tangas kering kita gunakan untuk benda yang kembang kita nak kecutkan, kita guna tangas kering. Benda yang kecut kita nak kembangkan, kita gunakan tangas basah. Ini adalah perbezaannya dan sangat-sangat penting untuk korang tahu, sangat-sangat penting untuk korang buat pemilihan yang tepat. Seandainya kita kata dalam proses berpantang saya nak bersauna kan, tak apa, tak ada masalah.
Tapi buat pilihan yang tepat. Ambil sauna yang betul. Pilih sauna yang betul untuk memberi impak yang maksimum pada kesembuhan badan kita, pada kesihatan badan kita. Bukan pilih yang sebarangan, sebab kesilapan boleh mengakibatkan kita gemuk, kita cepat sakit badan balik, kita cepat banyak air, kita banyak ekses sebab kita dah kembangkan dia, nanti banyak akan keluar air lah sebab air dah masuk banyak. Benda yang dah kecut, lepas tu korang pergi kembangkan balik. Kita ni dah usaha dah ni, minum herba hari-hari, bertungku. Kan, kita dah bertungku nak bagi kecut. Minum herba nak bagi kecut kan. Pakai bengkong nak bagi kecut. Jadi tiba-tiba korang pergi bersauna basah bagi kembang balik. Lepas tu korang besok pagi bertungku balik bagi kecut. Jadi dia takkan kecut yang elok. Tak comel macam tu. Jadi itu yang kerja nak ceritakan kisah orang dulu-dulu. Dulu-dulu banyak herba yang digunakan dan setiap herba yang digunakan untuk setiap permasalahan itu adalah berbeza. Contohnya untuk bertangas basah bagi ibu-ibu yang premenopause, herbanya adalah berbeza. Tangas basah untuk ibu-ibu yang mempunyai tombong. Okey, ibu-ibu yang mempunyai tombong, kita akan tangas. Tangas dulu bagi kembang supaya senang tombong naik. Nak bagi dia tak sakit kalau naik. Kalau dia kecut, sakit tombong tu nak naik. Kan, nak kena kecutkan tombong, nak kena kembangkan laluan, nak kena kecutkan tombong, nak kena naikkan tombong, nak kena kecutkan tombong, nak kena kuatkan semula lantai pelvis kita yang tampung tombong ni, dan nak kena pulihkan balik semula rahim. Dia banyak proses, terutama bagi mereka-mereka yang hot blanket. Betul, kalau dekat spa dia ada hot blanket. Ini boleh. Kalau orang-orang yang berduit, diorang akan pergi duduk kat hot blanket ni, kan, supaya dia panas. Dia guna haba. Hot blanket ni boleh kuruskan badan. Hot blanket ni lah yang orang gunakan sepatutnya. Sebab tu Kak Ija kata, kalau nak tangas, gunakan yang betul. Kan, even perawatan moden pun diorang dah start buat. Sedangkan kita dulu-dulu, nenek-nenek kebayan dulu dah buat dah benda ni kan. Lepas tu diorang kata kita punya style perawatan ni tak relevan, kan. Padahal dulu-dulu dah buat dah kan. Jadi kena buat pemilihan yang tepat, kena tahu yang mana bersesuaian untuk kita buat ketika bila. Kan, semua orang nak buat, semua orang nak cantik, semua orang nak kurus, semua orang nak memikat suami, semua nak. Perempuan memang semua nak. Tapi kalau kita buat kesilapan, bendanya akan mendatangkan keburukan kepada kita. Jadi sayang, korang dah bagi effort 44 hari minum herba, bertungku, minum ubat, pakai bengkong 44 hari. Sekali korang kembangkan balik rahim korang by mistake ataupun atas kesilapan sendiri. Jadi ini sangat-sangat merugikan dan sangat-sangat tak betul untuk korang buat. Jadi Kak Ija memang tak galakkan secara personalnya lah kan. Kita tak tahulah cara perubatan orang lain, mungkin berbeza, mungkin dia ada herba yang berbeza untuk membantu kan. Mak pantang letak arang bawah katil. Betul. Itu kita nak wap kering tu yang Kak Ija cakap kan. Ini kita panggil bersangai. Betul. Masa Kak Ija dulu pun kita ada taruh arang bawah katil bila untuk kita baring. Katil tu tak ada pakai tilam, dia pakai kayu sahaja. Jadi bau dia sangat-sangat sedap. Kita rasa macam panas tapi bau dia sangat relaxing kan. Jadi macam tu. Sangat-sangat berbeza dengan perawatan yang dibuat sekarang. Cumanya Kak Ija minta kalau korang memilih, buat pemilihan yang tepat. Okey? Itu yang Kak Ija nak cerita pasal hari ni sebab ramai yang tanya. Tangas basah ke tangas kering? Tangas basah ke tangas kering? Saya nak tangas basah. Saya nak bersauna. Ramai orang nak bersauna sekarang, Kak Ija tahu. Tapi buat pemilihan yang tepat. Macam tu kan, supaya kita tak macam sama juga macam pakai bengkung. Ramai orang nak pakai bengkung, semua orang nak pakai bengkung. Tapi adakah korang pakai bengkung yang betul-betul bersesuaian? Ada orang pakai bengkung hanya sebagai syarat sahaja, tak dapat apa-apa, tak dapat impact. Kan, lagi-lagi mendatangkan keburukan sampai buncit perut sebab salah pemilihan bengkung kan. Itu sangat-sangat rugi. Korang pakai 44 hari, at the end tak kurang pun.
Macam tu kan. Jadi sangat-sangat merugikan. Buat keputusan yang bijak, ambil tahu benda yang kita perlu ambil tahu dan jangan ambil tahu benda yang tak perlulah. Kan, macam tu. Okey, sekian dulu borak Nenek Kebayan korang malam ni. Kita jumpa lagi besok pagi untuk motivasi pagi daripada Kak Ija ataupun borak-borak pagi dengan Kak Ija. Kita borak-borak santai kan. Jadi jumpa lagi besok. Bye-bye.